Masalah di kalangan masyarakat ialah masalah jenayah, masalah pecah rumah, masalah kerosakan harta benda awam, masalah sosial remaja, masalah curi kabel elektrik, masalah keselamatan awam serta masalah lalu lintas sikit sebanyak. Ada juga masalah rompakan, masalah gangster dan vandalism, masalah dadah di kalangan remaja, masalah sosial di kalangan remaja. Bila saya teliti satu persatu kajian dan demi kajian yang dibuat, boleh kata 30% daripada masalah masyarakat dan pengundi Bukit Selambau ialah masalah jenayah. Dan ini sebenarnya tanggungjawab pasukan polis. Dan polis terletak di bawah bidang kuasa kerajaan pusat. Maknanya kita minta pasukan polis sementara kawal ceramah politik, tengok sama kes-kes jenayah ini. Dialog dengan persatuan penduduk kena banyak, supaya hubungan baik itu dapat membantu mengawal peningkatan kes jenayah. Ini isu utama di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Selambau ini. Ini isu utama. Sebab itu kita minta kerjasama pasukan polis supaya kawal majlis politik teruskan. Pada masa yang sama, masalah sebenar di Bukit Selambau ialah peningkatan kes jenayah. Yang ini adalah tugas hakiki pasukan polis. Wakil rakyat yang nak kita pilih mestilah wakil rakyat yang boleh membantu masyarakat bagi menyelesaikan dan membantu mengurangkan masalah peningkatan jenayah ini. Calon yang kita tawarkan ialah saudara S. Manikuma yang akan mewakili Parti Keadilan Rakyat. Memenangkan Manikuma maknanya Pakatan Rakyat akan dapat mengekalkan kerusi Bukit Selambau. Kekal menang kerusi Bukit Selambau, ini bermakna bertambah kuatlah kerajaan Pakatan Rakyat di Kedah. Orang bertanya, setahun selepas kita jadi kerajaan, apa yang dapat kita tawarkan? Yang pertama, kita tawarkan kerajaan yang lebih bersih dan bebas daripada rasuah. Yang kedua, kita tawarkan kerajaan yang dapat mengawal perbelanjaan kerajaan negeri secara berhemah dan cekap. Yang ketiga, kita tawarkan kerajaan yang dapat menurunkan kadar cukai tanah di seluruh negeri Kedah. Yang keempat, kita tawarkan kerajaan Pakatan Rakyat Kedah yang dapat mengurus semula, menyusun semula anak-anak syarikat kerajaan negeri Kedah. Banyak anak syarikat kerajaan negeri, Kumpulan Bina Darul Aman, PKNK, Ladang PKNK, Taman Teknologi Tinggi Kulim dan segala macam, senarainya panjang. Kita menyusun semula syarikat-syarikat ini. Yang rugi kita pulihkan, yang untung kita tambahkan lagi keuntungan. Kita kawal perbelanjaan ini. Dan kita semak dalam semakan audit anak syarikat kerajaan negeri yang dulunya lembaga pengarahnya diisi oleh pemimpin-pemimpin UMNO, kemudian kemudahan-kemudahan sebagai lembaga pengarah. Waktu dia nak berhenti, dia boleh beli motorkar mewah dengan harga murah. Harga murah itu pun dia tak bayar. Kita tahu rekod ini. Ada pemimpin pemuda UMNO dari Langkawi, ada pemimpin UMNO dari Baling. Kalau kita sebut nama pun semua orang Kedah tahu. Waktu duduk dalam anak syarikat kerajaan negeri, allowance mereka besar, kemudahan motorkar dan sebagainya. Bila dah habis tempoh pegang jawatan, maka motorkar mewah itu menjadi milik mereka. Dan mereka sepatutnya membayar dengan harga murah. Harga murah itu pun mereka tak bayar.
Semakan demi semakan kita buat. Dan bila kita ambil alih kerajaan negeri, Taman Teknologi Tinggi Kulim yang tak berapa jauh daripada sini, pembangunannya sudah pun melalui fasa yang keempat. Pelabur-pelabur asing tunggu untuk masuk. Satu ketika kerajaan pusat kenakan sekatan. Bantuan sebanyak 23 juta ringgit dihentikan. Kontraktor yang sedang melakukan kerja-kerja tapak, kerja-kerja tanah untuk menyiapkan tapak kilang pelabur asing nak masuk, bayaran tak dapat dibuat oleh pihak berkuasa Taman Teknologi Tinggi Kulim yang sedang kita kuasai. Ini antara yang mereka buat. Walaupun selepas kita bising dan berunding, akhirnya mereka terpaksa akur bahawa itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan pusat. Dalam masa setahun ini juga, kita dapat menguruskan satu dasar layanan yang lebih adil kepada rakyat. Melayu, India dan Cina. Di Bukit Selambau ini pun ada kawasan Kampung Baru Cina yang taraf lesen menduduki sementara mereka, tol, tamat lebih kurang 10 tahun yang lalu. Bila kes itu sampai dalam pengetahuan kita, pemimpin Pakatan Rakyat Kedah segera memprosesnya di Pejabat Tanah Kuala Muda untuk diangkat ke Pejabat Tanah dan Galian Negeri untuk kemudian dibincangkan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Mereka sudah puluhan tahun duduk taraf tanah tol dan sudah 10 tahun tamat. Mereka cuma ada satu tapak rumah dan mereka perlukan sambung balik. Dan ini juga kita proses untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Hadirin yang saya hormati sekalian, perubahan selama setahun ini kita dapat tawarkan kepada rakyat dan memenangkan calon Pakatan Rakyat pada kali ini adalah menjadi satu kewajipan buat kita. Kita boleh tengok negeri-negeri lain yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Negeri Selangor, negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang baru saja diumumkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, tidak ada lagi rakyat Pulau Pinang yang miskin tegar. Kalau mereka pendapatannya RM200, kerajaan negeri akan tambah RM300 supaya pendapatan sebulan mereka RM500 seisi rumah dan mereka dianggap keluar daripada lingkungan miskin tegar. Kita buat itu. Begitu juga di Perak dan di Selangor. Di Selangor kita berikan air percuma kepada rakyat. Di Selangor juga kita naikkan allowance guru agama daripada 650 zaman Khair Toyo jadi Menteri Besar, kita naikkan jadi RM1,000 sebulan, melibatkan 6,300 guru-guru agama seluruh Selangor. Ini usaha kita. Sekarang kerajaan pusat marah sangat dengan kerajaan Pakatan Rakyat Selangor. Ketika kita nak ambil alih syarikat pengurusan air Selangor, Syabas, kerajaan pusat halang. Kalau kita ambil alih syarikat pengurusan air di negeri Selangor daripada tangan swasta, kita boleh turunkan kadar caj air kepada rakyat. Kerajaan pusat tak mahu ini berlaku. Sebab mereka nak kenakan caj air yang lebih tinggi bagi menguntungkan syarikat air, bukan menguntungkan rakyat. Dan kita katakan pada mereka, kalau mereka buat ini, kita akan lawan mereka di mahkamah. Pakatan Rakyat dapat tunjukkan contoh-contoh ini. Calon kita, S. Manikumar, adalah calon yang terbaik yang dapat kita tawarkan kepada pengundi di Dun Bukit Selambau. Saudara yang saya hormati sekalian, dalam masa 7 hari ini, saya mohon sangat-sangat agar maklumat tentang calon kita dan dapat kita sampai dan bisik-bisikkan kepada semua kaum keluarga kita, jiran-jiran kita, teman sepejabat kita, rakan sepermainan kita,